Boleh. Yang satu tahap kita condongkan dia. Dia akan bergerak. Okey. Ada satu tahap yang kita kalau kita buat satu kecerunan, kita lepaskan dia, dia boleh bergerak. Faham tak? So, bila kita letak dua-dua ni, okay, kita condongkan dia, satu condong tertentu yang mana jangan dia bergerak Dia kalau bergerak dia tak betul. So kita sampai di tahap dia hampir nak bergerak. So kalau dah sampai ke sana, kita tolak dia, dia boleh bergerak. Okey. Ni tak nampak. Dia kena tunjukkan juga. Kereta. Okey. So kita lepaskan dia. Laju seragam. Kita tambah lagi sudut. Tambah sudut lagi. Okey. Dia macam ni lah Cik Hok. Kamu kena test. Faham tak Cik Hok? Boleh tak nampak tak? Nampak apa saya nak cakap? Cik Hok? Ya. Okey, okey macam ni kan. Memang dia cerun, tapi bila kita tolak sikit, dia akan bergerak. Pelanggaran. Ada berlaku pelanggaran. Okey, itu maksud saya. So pada satu kecerunan, benda tu nak turun tapi sebab ada geseran, so bila kita tolak sikit, pastikan dia akan bergerak, dia akan langgar. So benda ni kita letak plastisin, plastisin ni akan melekat. Melekat Okey dah nampak So itu yang kita nak buat dalam eksperimen. Okay, sebab tu kalau fizik ni kita tak ada barang makmal, kita boleh gunakan barang-barang yang ada di sekitarnya. Okay, bayangkan kalau kamu belajar biologi, kamu kena nak cari organ, kamu kena bedah binatang dekat dalam rumah mengerikan. Saya tak berapa suka. Begitu juga kimia, kamu kena tambah dengan bahan-bahan. So fizik ni lebih senang untuk kita fahamkan sebab kita boleh kaitkan dengan alam sekeliling awak. Okey, seterusnya kita lihat balik tadi. Okey, kita dah sampai di sini. Okay. Okey, nombor 7. Dua troli lain ditimbang dan eksperimen diulangi dengan satu troli berlanggar dengan dua troli yang pegun. Okey, bagaimana nak buat dua troli yang pegun pula tu? Okey. Contohnya troli pertama, troli yang pegun kita letak atas dia. So maksud dia dua troli yang pegun. Okey, satu troli pegun macam inilah. Kalau dua, kita tambah atas dia. Okey, dua troli berlanggar dengan satu troli kita letak atas dia. Sebab kalau troli yang sebenar dalam amali, dia ada lubang dia, memang kita boleh lekatkan dia macam Lego. Okey, so itu adalah pelanggaran tak kenyal. Ingat ayat dia, pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tak kenyal kita letak plastisin. Maksud dia pelanggaran tak kenyal ni, dia langgar, dia melekat berdua. Itu kamu kena faham Pelanggaran tak kenyal apa? Dia langgar dan lekat berdua. Boleh? Okey, ingat pelanggaran tak kenyal, langgar dan lekat berdua. Kita lihat pelanggaran kenyal pula. Pelanggaran kenyal, kita lihat baik-baik dalam eksperimen ni, ada dua troli dan dua-dua disambungkan dengan pita detik. Kamu tengok gambar tu baik-baik, dua-dua disambungkan dengan satu saja. Satu ke dua? Satu saja. Kaedah diubah sesuai dengan kedua-dua troli A dan B menarik pita detik yang berasingan, tetapi melalui jangka masa detik yang sama. Nampak? Dua-dua troli A dan B ada pita detik, tapi kita sambungkan dengan jangka masa detik yang sama. Keadaan ini diperlukan kerana kedua-dua troli itu bergerak secara berasingan selepas pelanggaran. Okey, saya ulang sekali lagi. Pelanggaran kenyal, dia langgar,
lepas tu dia bergerak berasingan. Ingat, malam saya dah sebut juga bila langgar bergerak berasingan itu adalah pelanggaran kenyal. Bila langgar lekat itu adalah pelanggaran tak kenyal. Okey. Okey, seterusnya kita lihat situ kaedah diubah suara yang kita terangkan tadi. Pita yang diperlu lihat ada seperti berikut. Okey, ini pita yang pertama. Dia ingat dia ada dua pita So sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran. Ini yang saya terangkan tadi. Kamu akan dapati ada satu kawasan semasa pelanggaran, ini kita boleh potong semasa pelanggaran ni, kawasan ini. Sebab apa? Sini adalah seragam, yang ini dia jarak. So maksud dia sini sebelum pelanggaran, sini selepas pelanggaran. Yang bahagian ini kita boleh buang. Semasa pelanggaran ni, semasa dia jadi data dia tak sama, kita boleh buang. Sebab kita nak sebelum dengan selepas pelanggaran. Semasa pelanggaran tak ada. Dalam table ni pun tak ada. Dia hanya menggunakan sebelum dan selepas pelanggaran. So, mungkin kamu tanya ada berapa titik cikgu semasa pelanggaran? Tak kisah. Yang penting data itu kalau terabur, dia punya data terabur dia tidak sama frekuensi ataupun dia punya titik-titik tak sama, so kita buang. Kalau kamu dapat T sampai sini tak, sini pun boleh buang, tak ada masalah. Kita ambil yang sebelum dengan selepas. Boleh? So, satu troli belanggar dengan dua troli pegun sama kaedahnya. So, kira kesimpulan dia jumlah momentum sistem sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama. Oleh itu diterima. Okey. Tengok pada ayat ni apa yang saya nak sampaikan kat sini. Okey, sebelum tu kita lihat sini. Okey. Dalam pelanggaran kenyal yang mana tadi? Pelanggaran kenyal yang langgar dan berasingan. Momentum diabadikan, tenaga kinetik diabadikan, jumlah tenaga terabadi. Dalam pelanggaran tak kenyal yang mana? Yang melekat bersama. Momentum diabadikan, tenaga kinetik tidak diabadikan dan jumlah tenaga terabadi. Okey, jumlah tenaga terabadi. Okey, tetapi kamu kena ingat pelanggaran ini dua-dua jenis sama ada pelanggaran kenyal ataupun tak kenyal, walaupun tenaga kinetik dia tidak sama, tetapi jumlah momentum sebelum pelanggaran dengan jumlah momentum selepas pelanggaran adalah sama. Sekali lagi baik pelanggaran kenyal ataupun pelanggaran tak kenyal, kalau dia berlaku pelanggaran, jumlah momentum sebelum pelanggaran dan jumlah momentum selepas pelanggaran adalah sama. Okey, sampai sini faham? Ada soalan? Boleh? Okey, setakat ini boleh faham? Ya. Okey, kita sambung sikit lagi Okey. Okey, kenapa saya begitu? Kita lihat contoh. Paling mudah sebab saya nak tunjukkan pun di sini tak ada contoh yang untuk menunjukkan pergerakan pelanggaran kenyal dan tak kenyal. Kita lihat pada contoh 2.15. Rajah 2.6 menunjukkan kedua-dua batu sedang bergerak ke arah satu sama lain. Setelah berlanggar antara satu sama lain, kedua-dua batu itu bergabung. So, bila batu itu bergabung, adakah pelanggaran kenyal ataupun tak kenyal? Tak kenyal. Tak kenyal Dia bergabung, tak kenyal. Kirakan hal laju kedua-dua selepas pelanggaran. Okey, ingat pelanggaran tak kenyal sama juga dengan pelanggaran kenyal bila melibatkan momentum sebelum dan selepas pelanggaran dia adalah sama. Okey, kirakan hal laju, kita lihat sini pengiraan dia. Okey, cuba tengok 2070 negatif 2000. Kenapa negatif 2000? Ingat dia adalah kuantiti vektor. Kuantiti vektor sini ke arah kiri adalah negatif. 500 ni jisim dia. 750 ni hal laju ke arah kanan positif. 2000 ni adalah jisim dia. Kita akan dapati momentum sebelum pelanggaran adalah 500,000 kg per saat. Okey, selepas pelanggaran nampak dia bila bergabung, kita tambahkan 22. Darab dengan V. So, hal laju akhir adalah 200 meter sesaat. Okay, nampak? 200 meter sesaat. So, ke arah mana 200 meter sesaat ni? Siapa boleh jawab? Ke arah kanan atau kiri? Kanan.
Kanan. Betul Kanan Walaupun halaju B ni laju ke arah kiri, halaju A ni kurang laju sebab 750, tetapi bila kita kira kita dapati dia positif dia ke arah kanan. Kalau kita kira kita dapati negatif, dia akan ke arah kiri. Boleh Okey, kamu dah faham tentang bagaimana nak mengira momentum sebelum dan selepas pelanggaran. Okey, kita beri contoh kedua pula. Okey, cuba boleh tengok baca sendiri. Tak nak ini esok. Okey, sebuah lori berjisim 8,000 kg dan bergerak dengan laju 30 meter. Lori itu kemudian terlanggar bahagian belakang sebuah kereta. Ini biasa berlaku, accident Kadang-kadang kita hayal ke ataupun kita tak perasan. Biasalah untuk pengetahuan awak yang biasa tak pernah bawa kereta ni, sama juga naik motor, kadang-kadang kita tengok macam lori ke atau kereta tu tidak bergerak. Bergerak, kita pun bawa laju, rupa-rupanya kereta itu berhenti. So daripada jauh kita nampak kereta tu bergerak, bila dekat rupanya kereta tu berhenti. So kita tak sempat tekan brake, kita langgar belakang dia kejadian ini biasa berlaku. Okey, seterusnya lori itu kemudian terlanggar bahagian belakang sebuah kereta berjisim 1,500 kg yang sedang bergerak dengan laju 20 meter saat. So bayangkan lori ini 30 meter sesaat, kereta 20 meter saat. Selepas pelanggaran kedua-dua kenderaan itu melekat. So melekat pelanggaran tak kenyal dan bergerak dengan laju V. Tentukan nilai V. So kaedah dia sama macam tadi. Okey, kita lihat situ kenapa saya kata sama, sebab bahagian selepas pelanggaran dia kira jisim dia ditambahkan dua-dua. Jisim dia ditambahkan dua-dua yang bahagian ni. Jumlah momentum selapangan tambah dua-dua dia melekat bersama. Okey, kita lihat yang bahagian contoh 2.17. So cikgu, kalau dia melekat, kalau dia adalah tak kenyal, maksudnya mesti tambah kedua-dua. Ya, betul. Betul faham Kalau dia kenyal. Kalau dia kenyal maksud dia berasingan kan. So dia tak tambah dua-dua. Saya dah faham. So M1 darab dengan V1 tambah dengan M2 darab V2. Itu kalau kenyal. Boleh cakap Ya. Okey, bagus. Dia dah nampak. Semalam dia tanya juga benda tu kenapa bergabung. So hari ni dia dah nampak. Okey, Rajah 2.62 menunjukkan sebuah dua gerabak kereta api sama telah bergabung. Setiap gerabaknya jisim. Semua contoh dia melekat bersama. Dia tak ada bagi contoh yang tak melekat bersama sebelum bergabung, nampak? Semua sama je. Okey, ni 2.5 jisim dia 2.5/1004, maksud dia 25000. Dijadikan sini kalau campur 2.5 dengan 2.5 akan jadi 5/1004 dalam V. Semua samalah cerita dia. Okey, dalam eksperimen bab ini landasan terpompas yang digunakan. Satu landasan terpompas geseran mempunyai kecondongan yang demikian sehingga daya geseran, nampak ni, saya ceritakan tadi kan. Satu landasan yang terpompas geseran mempunyai kecondongan dengan demikian sehingga daya geseran antara troli dengan permukaan landasan diseimbangkan oleh komponen berat troli di sepanjang landasan troli. Ini dia punya penerangan ayat dia lah. Tapi cerita mudah dia tak ada geseran. Cerita mudah dia tak ada geseran. So, mesti dicondongkan dan kita andaikan dia tiada kesan geseran. Komponen berat membatalkan kesan geseran. Okey. Dua daya ini saling membatalkan satu sama lain. Ini cerita seolah-olah tiada geseran. Nampak yang saya terangkan tadi. Apabila kalian capai troli yang diletak di atas landasan akan bergerak menelusuri landasan dengan laju seragam jika diberi sedikit sentuhan. Ini yang saya tunjukkan tadi lah dalam kita mainan tadi. Okey, seterusnya yang terakhir untuk malam ini, saya tak nak masuk eksperimen, saya cuma nak bincangkan pendahuluan kepada letupan sekejap ya. Okey, letupan. Letupan esok je lah. Nanti kamu pening pula nanti. So kita habis pada letupan, esok kita akan bincang contoh ini. Okey, ada soalan untuk malam ni, boleh tanya? Tak ada. Tak ada Okey, itu saja untuk malam ni. Sekarang pun dah pukul 9.03. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana datang. Okey, terima kasih.